Untuk perkembangan seterusnya di Kelantan, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Peningkatan jumlah kes kesalahan seksual di Kelantan sepanjang tahun lalu membimbangkan. Biarpun pelbagai usaha serta penganjuran program dilaksanakan termasuk di peringkat sekolah bagi membanteras kegiatan sosial yang memudaratkan. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaid. Jelas Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, sepanjang tahun lalu sebanyak 249 kes kesalahan seksual direkodkan berlaku di Kelantan. Ia meningkat sebanyak 52 kes berbanding 197 kes tahun sebelumnya. Sebanyak 115 kes rogol dicatatkan tahun lalu, manakala 36 kes bagi kes cabul, 17 kes sombang mahram, 8 kes liwat dan 73 kes AKSTK. Daripada jumlah itu, 154 kes melibatkan mangsa berusia 16 tahun ke bawah berbanding 117 kes melibatkan usia sama pada 2022. Menurut pengarah JKM Negeri Said Sidup, kalangan mangsa datang dari pelbagai latar belakang keluarga dengan kebanyakan kes melibatkan pelaku yang rapat atau dikenali mangsa. Pertama sekali kita akan selamatkan kanak-kanak itulah. Kalau misalnya pemangsa itu berada bersama di rumah kanak-kanak tersebut, maka kita ambil anak-anak ini di tempat yang selamat. Maksudnya kita tempatkan sama ada di rumah kanak-kanak ataupun di tempat-tempat yang kita rasa boleh melindungi mereka inilah. Kita sebenarnya akan menyediakan kaunseling, sokongan psikologi lah kepada kanak-kanak ini supaya dia boleh melalui kehidupan yang seterusnya, kerana kita tahu bahawa bila berlaku kes penderaan kepada kanak-kanak ini akan menimbulkan satu perasaan trauma dan sebagainya. Situasi itu turut mendapat reaksi masyarakat, khususnya ibu bapa. Sangat membimbangkanlah. Jadi kita semua pihak perlu mengambil langkah-langkah yang lebih lagi lah untuk membenteras gangguan seksual di kalangan kanak-kanak, remaja. Mungkin boleh salah satunya pergaulan terlalu bebas, lepas tu tak ada mungkin ibu bapa sibuk, tak ada tak ada nak caralah anak-anak buat gapo. Kadang sebab ni kan muda, kadang-kadang duduk dalam bilik, lepas tu tak tahu ibu bapa tak tahu anak tu buat gapo, dia tengok cerita gapo. So kena kawal, kena sentiasa bersamalah dengan anak, tanya anak masalah anak apa semua. Peranan semua pihak perlu digembeling supaya isu ini dapat ditangani sebaik mungkin, kerana jika tidak, ia pasti akan memberikan persepsi yang tidak baik kepada negeri ini. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa persembahan tarian singa yang menjadi warisan serta lambang kebudayaan masyarakat Cina. Lebih 30 orang generasi muda seawal umur 6 sehingga 30 tahun di Gua Musang, Kelantan meneruskan kelangsungan tradisi tarian singa. Jelas tenaga pengajar dan ahli aktif pasukan tarian singa Tokong Kuantai Gua Musang, Chong Won Sun, mereka kini giat berlatih tarian singa untuk melakukan persembahan bagi menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Komari Cina. Function dia saya tahu ada dua jenis lah. Satu ialah Raya Cina, kita akan buat macam menyambut Raya Cina kan. Dia tiap tahun raya kita akan buat, lepas tu yang lama tak baik benda kasih buang lah, macam tu bising, buat bising sikit. Kalau saya memang suka orang muda datang mari join kita lah, sebab ini tradisi Chinese kan, kita akan mau kasih dia masih hidup. Menjelang Tahun Baru Cina, latihan tarian singa akan diadakan 3 hari dalam tempoh seminggu. Sebab tradisi Cina, belajar dari kecil. Pukul 8 sampai pukul 10. Malam lah? Setiap hari ke macam mana? Hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Sebab orang muda kena belajar lah. Tradisional ni. Orang tua tinggal lah. Mesti dengan protect ini tradisional lah. Pada tahun ini, pasukan tarian singa Tokong Kuantai akan membuat persembahan di sekitar Gua Musang bermula hari pertama sambutan Tahun Baru Cina sehingga perayaan Cap Gome.
Gu Jajak merupakan program terbaru Kelantan FM yang menjadi medium mendekatkan stesen radio itu dengan pendengar di seluruh negeri itu. Wartawan Iliana Kristina Ishak ada laporannya. Program Gu Jajak mula diperkenalkan pada tahun ini bertujuan menjelajah seluruh daerah di Kelantan. Malah perkataan jajak diambil daripada dialek Kelantan yang bererti berkunjung. Menurut penerbitnya, Azidi Abdullah, objektif program ini untuk merapatkan lagi hubungan antara pendengar dan penyampai radio. Kru Kelantan FM akan menjelajah ke 4 destinasi berbeza yang mempunyai tarikan tersendiri dalam tempoh sebulan. Antaranya tempat pelancongan menarik, makan di mana serta lokasi tupuan orang ramai. Penyampai Kelantan FM ni dapat bertemu mata dan juga pendengar pun dapat bertemu mata dengan penyampai. Jadi hubungan ni selebih macam dekat lagi lah. Okey, dan yang ketiga yang pastinya kita nak memberikan peluang kepada rakan-rakan strategik untuk mempromosikan produk mereka. Sementara itu, program Gu Jajak ini turut mendapat sambutan yang sangat baik daripada pendengar terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Sebelum ni saya memang pendengar setia daripada saya sekolah rendah lagi untuk Kelantan FM ni, dan hari ini saya dapat dan saya tengok dekat Facebook, dan hari ini saya dapat berjumpa secara bersemuka dengan para penyampai Kelantan FM. Dari ceria pagi tu memang ada sama nama Podeng. Kalau Podeng ni lah Podeng Batu Pak tu. Kalau DJ semua tahu dah. Program Gu Jajak turut memberi peluang kepada rakan strategik untuk sama menjayakan program ini. Terima kasih RTM sebab bagi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk luaskan lagi, ramai lagi mengenali kami. Inisiatif Turun Padang menerusi program baru Gu Jajak dapat mendekatkan lagi pendengar bersama juribah kegemaran mereka selain menjadi antara platform atau kaedah baru bagi rakan strategik dalam mempromosikan produk mereka. Iliana Kristina Izhab, Berita RTM. Sekian saja berita dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syahid di Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul.